Adalah ramai share kat social media, ada dapatan daripada Jabatan Perangkaan pada 2019 mengatakan 72% daripada lepasan SPM tak nak sambung belajar. Student PhD, dia pesan kat saya, tak ada rugi apa pun sebenarnya untuk kerja dulu baru belajar. Walaupun saya cakap lah dekat dia yang saya buat fizik, saya rasa macam saya nak buat all out lah habis. Tapi dia kata, tengok kerja ni bukan untuk apply apa yang kita belajar, tapi untuk membuka minda kita, untuk membuka pemandangan kita pada apa sebenarnya kehidupan tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami adalah berkaitan dengan pendidikan di Malaysia sebagai asas pembentukan masyarakat madani di Malaysia. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani merujuk kepada masyarakat yang maju dalam aspek pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Keseimbangan ketiga-tiga aspek ini merupakan kunci kepada keharmonian sejagat yang ditekankan dalam ajaran Islam. Sejajar dengan konsep yang diperkenalkan Kerajaan Malaysia iaitu Keluarga Malaysia yang berkait rapat dengan pembentukan masyarakat madani. Ia menitikberatkan aspek keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang diberkayakan dengan nilai teras iaitu menyamai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga, prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga serta amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Isu yang diketengahkan adalah berkaitan dengan isu pendidikan. Umum mengetahui kebanyakan pelajar atau mahasiswa memilih untuk tidak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka lebih mementingkan kerjaya yang menjanjikan kemewahan. Kumpulan kami telah membuat satu temu bual bersama dengan 2 orang guru sekolah menengah berkaitan dengan isu yang akan diutarakan, iaitu sambung belajar atau bekerja. Lanjutan, kami akan mempertontonkan rangkuman video yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Silakan. Terima kasih kepada anak muda Afia untuk menjawab persoalan ini. Pada pandangan Ustazah, tindakan pelajar tersebut adalah tidak wajar. Sepatutnya pelajar hendaklah mengambil peluang dengan mencari ilmu pengetahuan terlebih dahulu berbanding dengan mengejar kerjaya. Ilmu ini adalah nur, adalah cahaya untuk diri sendiri dan juga untuk dikongsikan dengan orang lain. Jadi berkaitan dengan isu mementingkan kerjaya daripada pelajaran, ini satu langkah yang kurang bijak lah. Di mana kalau kita tengok dari segi agama, ilmu adalah asas di dalam membentukkan diri seseorang insan, seorang manusia. Kalau kita perhatikan kepada agama, Islam mementingkan ilmu lebih daripada segala-galanya. Contohnya, kita lihat kepada sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Taala menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu suruh kita baca. Yang ini ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana ayat ini memfokuskan berkaitan dengan membaca. Jadi membaca adalah jambatan ilmu. Jadi oleh itu, seseorang sepatutnya belajar terlebih dahulu sebelum daripada mereka bekerja dan mendapatkan wang untuk kehidupan. Sebenarnya kita sebagai seorang Islam perlulah mengambil inisiatif yang lebih berkaitan dengan ilmu setinggi yang mungkin. Kerana kedudukan orang yang berilmu itu di sisi agama amat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pelajar yang tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan mempunyai kepakaran dalam ilmu tersebut. Contohnya lah, mereka belajar di peringkat sekolah menengah, jadi mereka tidak akan mempunyai ilmu yang lebih mahir lah di peringkat universiti. Mengulangi isi yang lebih kurang sama, walaupun kita nampak soalannya agak berbeza, tetapi kesannya terlihat lebih kurang saja. Bila seseorang yang kurang ilmu, dari segi kesannya, mereka akan bertindak mungkin lebih agresif dan tanpa memikirkan kesan yang berlaku di sebalik tindakan yang diambil. Dalam arti kata, orang yang kurang ilmu ini, mereka kurang pengalaman di dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan boleh menimbulkan masalah yang lain kerana mereka ini kurang matang di dalam membuat sesuatu tindakan. Sudah tentulah orang yang kurang matang dalam melakukan sesuatu tindakan akan memberi kesan yang lebih buruk di masa akan datang. Soalan ini sangat menarik. Ustazah teringat tak ketika Ustazah mula-mula belajar di universiti, yang mana Ustaz ataupun pensyarah telah membetulkan niat kepada semua pelajar, iaitu belajar kerana Allah, bukannya belajar kerana mengharapkan pekerjaan. Jadi apabila kita menuntut ilmu, kita mengharapkan keredaan Allah, jadi kita dapat belajar dengan lebih berkesan dan baik. Dan ini akan memberi kejayaan kepada pelajar tersebut, malah kepada negara dan juga kepada agama. Itu saja. Hidup mestilah berilmu. Hidup dalam kejahilan akan membawa kepada kerosakan. Saya ulang balik seperti yang awal saya kata tadi, orang yang berilmu sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahil, ibadahnya tidak diterima. Bila kita ada ilmu, kehidupan kita akan lebih bahagia. Utamakanlah ilmu dalam kehidupan. Dan ilmu ini kita jangan jemu menuntutnya. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Soal bekerja kita boleh fikirkan kemudian. Yang mana jika kita berilmu, sudah tentulah kita akan bijak mencari peluang-peluang yang wujud di mana-mana sahaja kita berada, insya-Allah. Jika trend ni berlarutan lagi 3-4 tahun atau 5-6 tahun, benda ni akan jadi satu kerugian yang sangat besar pada negara sebab kita akan kekurangan tenaga mahir. So siapa yang akan replace tempat-tempat mak bapak kita yang jadi engineer ke, jadi doktor ke, jadi arkitek ke, tenaga-tenaga mahir, tenaga pakar ni kita akan kekurangan. So benda ni adalah trend yang tak sihat sebab kerajaan atau Malaysia sendiri akan kekurangan tenaga-tenaga pakar.